Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada majlis ilmu pada pagi ini, pada malam ini. Bagi memberkati majlis ilmu, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan tengok dua perkara ya. Para pelajar sama ada daripada dalam kampus UMT ataupun luar kampus. Okey. Moga-moga dapat mendengar dengan baik dan juga mendapat manfaat daripada kelas tajwid online ini. Baik, jadi semua kita telah melihat pada minggu lepas dalam buku kita ini tajwid Quran ni berkaitan dengan jenis kesalahan. Jenis kesalahan. Pada hari ini insya-Allah kita akan tengok secara spesifiknya contoh kesalahan. Okey, contoh kesalahan. Ni ada kalau boleh lihat di hadapan semua ya. Ni kita punya silibus kita. Silibus kita, buku kita lah silibus kita ialah buku kita. Jadi kesalahan dalam bacaan. Kita berada pada bab yang kedua, kesalahan dalam bacaan. Dan juga habis daripada semua perkara tersebut, kita akan mulakan dengan makhraj huruf insya-Allah. Okey, baik. Selepas daripada kita selepas daripada sesi kita lihat teori, kita akan terus kepada praktikal kita. Itu praktikal kita seperti yang dijadualkan pada malam ini, kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah yang pendek. Okey. Jadi dalam surah yang tersebut kita akan tengok secara spesifik bagaimana cara bacaan yang betul, yang tepat dan juga bagaimana kita mengenal pasti kesalahan yang salah dan mengelakkan kesalahan tersebut. Boleh Jadi basically kalau kita lihat dalam bacaan surah Al-Ikhlas tidak ada orang kata kesukaran yang banyak kerana ia merupakan surah yang biasa dibaca. Tapi setengah daripada kita terlepas ada juga kesalahan yang kecil. Okey, baik. Boleh tengok boleh nampak semua di hadapan. Ini kita akan tengok contoh kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran. Okey, ini dia Okey, contoh bacaan. Okey, ini dia. Okey, boleh nampak semua Contoh kesalahan yang besar dalam membaca Al-Quran. Okey, baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran nombor 1 ialah perubahan huruf.
huruf-huruf hijaiyah adalah huruf-huruf hijaiyah adalah hampir serupa sehingga ia memerlukan ketelitian dalam membunyikannya. Okey. Dalam huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang hampir serupa dan juga memerlukan ketelitian dalam membunyikan. Apabila kita melafazkan, kita kena berhati-hati. Apabila kita melafazkan satu huruf dengan bunyi huruf yang lain, hal itu termasuk dalam lahan. Lahan maksud dia apa dia? Kesalahan. Seperti membaca huruf ta dengan huruf ta, membaca huruf shin dengan huruf sin dan lain-lain. Contohnya seperti berikut. Okey, ini yang saya kira common mistake. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Okey, iaitu tertukar huruf ta dan juga huruf ta. Yang kedua, tertukar huruf sin dan juga huruf shin. Kalau orang yang veteran, dia sebut huruf sin besar, sin kecil. Sin besar tu ialah huruf shin, sin kecil itu ialah huruf sin lah. Boleh? Okey, cuba kita tengok nombor 1. Cuba tengok di hadapan semua nombor 1. Seharusnya dibaca dengan mustaqim. Kemudian kalau tersalah dibaca dengan mustaqim. Mus. Jadi mus ialah huruf shad. Huruf shad bertukar dengan huruf sin maka memberi makna yang berbeza. Kalau mustaqim, kaedah dia ialah kita renggangkan bibir. Mustaqim. Kalau huruf shad kita kecilkan bibir. Mustaqim. Okey, boleh. Jadi kalau tukar huruf sin dan juga huruf shad. Huruf sin mustaqim maksud dia ialah jalan yang lurus. Kalau huruf shad maka makna dia tidak ada makna. Bukan jalan yang lurus lah. Makna lain lah pula. Okey, contoh yang kedua. Ini yang salah banyak juga ni. Dalam kalangan pelajar khususnya. Pelajar di UMT. Selepas daripada Ustaz minta baca surah Al-Fatihah. Pelajar dah buat tugasan. Masih lagi ada kesilapan pada ayat, pada perkataan Al-Ladhi. Siratal Ladhi. Ayat yang ketujuh ni. Kan Ustaz suruh tengok video Ustaz yang 3 tu berkaitan dengan tahsin Fatihah. Kemudiannya Ustaz minta untuk rekod bacaan dan juga submit dalam Google Drive. Jadi apabila Ustaz dah tengok, Ustaz sempat tengok satu kumpulan sahaja. Jadi hasilnya ialah masih lagi berlaku kesalahan yang besar dalam baca Al-Fatihah. Antaranya ialah pada ayat yang ketujuh, Siratal Lazi. Jadi itu ialah sebutan yang salah. Siratal Lazi. Huruf zal dikeluarkan hujung lidah antara gigi atas dan juga gigi bawah. Kalau nampak gigi Ustaz ni. Siratal ladzi. Nampak tak lidah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu al-ladzi. Boleh Jangan baca al-lazi. Al-lazi kalau tidak mengeluarkan lidah ataupun hujung lidah tidak terkena gigi atas, pangkal hujung gigi atas, maka ia keluar huruf zai. Bukannya keluar huruf zal. Okay, baik. Nombor 3 seharusnya waladhdallin dibaca dengan waladhdallin. Yang ni jarang berlaku lah. Huruf dhad tertukar dengan huruf dha. Jarang berlaku. Yang keseterusnya maghdubi dibaca dengan maqdubi. Dia mengqalqalahkan huruf ghin. Ini juga ramai. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdu itu ialah bacaan yang salah. Boleh Kemudiannya seterusnya seharusnya dibaca bil haqq. Dibaca dengan bil haqq. Ni banyak, ini ramai. Huruf qaf bertukar dengan huruf kaf. Huruf qaf makhrajnya ialah di pangkal lidah dalam. Huruf kaf ialah pangkal lidah luar. Saya bagi contoh ini kita punya lidah. Huruf qaf di dalam pangkal lidah. Ini hujung lidah kita. Ini huruf qaf ini. Adapun huruf kaf luar sikit. Sebab itu kalau kita belajar makhraj huruf, untuk student UMT saya tak sempat kita nak tengok 100%, jadi ikuti kelas secara online je lah. Untuk kelas yang lain mungkin sempat untuk kita bicarakan, jadi tak ada masalah. Jadi huruf qaf ini ialah di dekat dengan anak tekak. Anak tekak, tahu anak tekak? Yang tergantung tu kan, dia dekat. Okey, bil haqq. Tapi huruf kaf dia luar sikit. Bil haqq.
bil haq. Boleh jadi jangan tertukar lepas ni. Itu kesalahan yang besar. Dan juga rata-rata kesalahan tertukar huruf tu ialah apabila huruf tersebut tak ada dalam bahasa Melayu. Ya. Tak ada dalam bahasa Melayu payah nak sebut. Contohnya huruf zai, huruf zal. Huruf z dalam bahasa Melayu zai lah kan. Tapi kalau huruf zal tak ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi payah nak sebut. Huruf K, hak, huruf K ada. Tapi bil haq, ada yang dalam sikit huruf qaf tu tidak ada dalam bahasa Melayu dan juga Inggeris. Okey, yang akhir sekali cuba kita tengok di hadapan. Okey. Seharusnya dibaca wasyamsi waduhaha. Pelajar baca, peserta baca wasamsi. Wasamsi. Itu kesalahan yang besar, bukannya kesalahan yang kecil. Sebab apa? Tertukar huruf. Kalau kesalahan itu merupakan tidak sengaja, dimaafkan. Boleh Kalau kesalahan itu tidak sengaja, dimaafkan. Tu yang pertama. Yang kedua pula, sekiranya dia rasa salah, dia tahu salah, tidak belajar, duduk dalam keadaan yang jahil, dalam keadaan orang sekeliling boleh memberi panduan kepadanya, ramai ustaz di luar sana yang boleh ajar, ramai imam, bilal, guru-guru Quran yang boleh ajar, tapi dia tak nak belajar, maka ia berdosa. Ya. Sekiranya duduk di luar negara, di US, di Zimbabwe, di Afrika Selatan, yang tu tidak ada guru, internet pun tidak ada contohnya, maka itu dimaafkan walaupun ia berkekalan dalam kesalahan. Okay, boleh faham semua Kalau kekal dalam kesalahan, dalam keadaan kita mampu untuk belajar, no excuses, maka itu dikira berdosa. Okay. Maka wajiblah untuk belajar Al-Quran ini. Okey, nombor 2, perubahan baris. Ni biasa tersasul ataupun tak nampak guna Quran kecil. Siapa yang guna Quran kecil dia tak nampak, maka biasanya dia akan tersalah baris. Jenis harakat pada setiap bahasa Arab bukan hanya hiasan sahaja, melainkan berfungsi untuk menunjukkan makna tertentu. Harakat pada setiap perkataan bahasa Arab bukan untuk saja-saja tetapi berfungsi menunjukkan makna. Harakat ialah baris. Kalau ada pen, kalau ada pensil, tulis nota di mana-mana tempat, harakat ada dua makna. Okey Makna pertama ialah harakat itu ialah kadar panjang. Makna yang kedua harakat itu ialah baris. Okey. Ada lagi satu makna harakat ini ialah pergerakan-pergerakan. Jadi ada tiga lah. Ada tiga makna Letak tiga makna harakat ni. Hak biasa kita dengar harakat ini maksud dia ialah kadar panjang je kan. Tapi pada malam ni kita dah belajar satu ilmu iaitu harakat ini ada tiga makna. Yang pertama ialah harakat ini ialah kadar panjang, 2 harakat, 4 harakat, mad lazim 6 harakat. Harakat itu yang bermakna kadar panjang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah harakat ini memberi maksud baris. Baris atas fathah, baris bawah kasrah, baris depan dhammah, baris 2 tanwin, baris sabdu, tasydid dan sebagainya. Itu nama dia harakat juga. Yang ketiga harakat ialah pergerakan yang general. Okey, harakat. Okey, boleh. Jadi yang dimaksudkan di sini harakat ialah baris. Dalam buku ini yang kita tengah baca poin yang kedua ini, makna dia ialah baris. Okey, faham Okey, baris menunjukkan kepada makna tertentu. Sebab itu kita ada pembelajaran i'rab, nahwu dan juga i'rab, nahwu dan juga sharaf. Oleh itu kita tidak boleh menggantikan baris ketika baca Quran seperti menggantikan fathah dengan dhammah. Baris atas ganti dengan baris depan. Tak boleh, hukumnya berdosa. Contoh, kultu dibaca kulti. Rabbi dibaca rabbu. Alhamdulillahi rabbul alamin. Itu contoh Okey, yang ketiga, an'amtu dibaca an'amti. Siratal ladzina an'amti alaihim. Salah Kesalahan besar ke kecil? Kesalahan yang besar. Bahasa Arab apa dia?
lahnu al-jali. Lahnu al-jali. Kesalahan yang besar. Boleh? Okey, yang keempat, lam yalid. Dibaca lam yalidu. Sepatutnya lam yalid wa lam yulad. Dibaca lam yalidu wa lam yulad. Boleh? Salah. Seharusnya dibaca wasyamsi, dibaca wasyamsu. Yakhafu dibaca yukhafu. Jadi salah baris. Salah baris masuk pada kategori apa? Kategori kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar dalam bahasa Arab apa dia? Lahnu al-jali. Okey, baik. Kita sambung lagi. Nombor 3. Poin ketiga. Ni masih lagi dalam kesalahan yang besar ya. Iaitu penambahan atau pengurangan huruf. Pembaca harus teliti ketika baca Quran. Jangan sampai terdapat huruf yang tertinggal. Walaupun cuma satu huruf yang tidak terbaca, hal itu juga termasuk kesalahan yang besar. Begitu juga pembaca tidak boleh menambah huruf yang tidak ada dalam resam Al-Quran, tulisan Al-Quran. Contohnya, makana. Dia baca ke mana? Makana. Nampak tak? Ni salah ni ni tertambah sendiri ni. Sepatutnya minkum, dia baca minkum, dia tambah ya. Ni ramai tak sedar. Makana, dia baca makana. Lepas alif barulah nun berdengung. Jadi salah. Contoh dibaca bizambihim, dibaca bizambihim, tambah huruf he. Dibaca alaina, dibaca alana, tertinggal huruf. Okey, baik, kita teruskan lagi. Nombor 4, penghilangan tasydid. Dia buang sabdu. Ikut suka dia sahaja baca. Jadi apabila baca, kena tengok huruf yang bersabdu. Sebab huruf bersabdu ini ialah gandaan huruf. Baik Contoh dia baca arafa, tapi dia baca arafa. Sepatutnya baca badil, dia baca badil. Sepatutnya baca wasaddaqa, dia baca wasadaqa. Jadi itu kesalahan yang besar. Kalau dalam Al-Quran, tengok betul-betul pada kalimah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa saya suruh beri perhatian di situ? Sebab adanya tasydid pada huruf ya. Adanya sabdu pada huruf ya. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada unsur tasydid di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh faham Itu ialah sabdu. Baik. Yang kelima ialah penambahan tasydid. Orang dia tambah. Sepatutnya tak ada, dia buat-buat tambah. Jadi salah. Fariha dibaca fariha. Sepatutnya baca bakhila, bakhila. Baca bakhila, bakhila, dia baca bakhila. Sama je. Poin kedua, ketiga tu sama Nombor 6, menghilangkan kadar harakat. Ini juga kesalahan yang besar. Sepatutnya al-kitab, dhalikal kitab. Dia baca ke mana? Dhalikal kitabu la raiba fih. Nampak tak? Dia buangkan alif. Maka salah. Yang kedua contoh, al-bayana, dibaca al-bayana. Seharusnya dibaca khoba, dibaca khoba. Kesalahan di atas hukumnya adalah haram. Ulama telah sepakat tentang pengharamannya dan membacanya adalah berdosa. Okey, boleh Jadi, 6 perkara yang dinyatakan di atas jangan sekali-kali kita buat. Kalau tak sengaja dimaafkan. Bagaimana dimaafkan? Dalam keadaan kita tahu salah, kita pun berguru, kita pun belajar, tapi kita masih lagi buat kesalahan, tak apa, dimaafkan. Tapi dalam keadaan kita baca, kekal dalam kesalahan, kita dah tahu salah tapi tidak belajar, orang lain boleh ajar tapi kita tak nak belajar juga, maka itu dikira berdosa. Baik, kita lanjutkan lagi kesalahan kecil dalam bacaan Al-Quran. Tadi ialah lahnu jali. Kesalahan yang besar. Boleh? Yang ini ialah kesalahan yang kecil. Kesalahan yang kecil. Boleh Al-lahnu al-khafi ialah kesalahan tersembunyi yang berkaitan dengan tidak sempurnanya lafaz bacaan Al-Quran.
Kesalahan seperti ini hanya dapat diketahui oleh orang yang ahli dalam bidang Quran. Kalau dia ngaji betul-betul, kalau dia belajar betul-betul, dia dengar orang tu baca, oh ini salah ni. Maknanya orang tu ialah ahli dalam Al-Quran. Boleh Bentuk-bentuk kesalahan kecil dapat diklasifikasikan kepada 4 bentuk. Iaitu kesalahan pada nada dengung. Dengung dia tu, nada tu. Dengung, dia ada 2 jenis. Sama ada dengung tu ialah dengung yang tebal ataupun dengung yang nipis. Kalau dia tak boleh nak bezakan, maka itu kesalahan yang kecil. Contoh lain ialah hukum izhar halki dan juga izhar syafawi. Begitu juga dengan idgham, ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi dan iqlab, dan kesalahan pada mat iaitu bacaan panjang. Bacaan panjang sepatutnya 6 harakat, dia bagi 5 harakat. Itu kesalahan yang kecil. Mat jaiz munfasil 4 harakat, dia bagi 3 harakat. Itu kesalahan yang kecil. Mat asli sepatutnya 2 harakat, dia bagi 1 harakat setengah, 1.5 harakat. Maka itu klasifikasinya kesalahan yang kecil. Okey, boleh faham Kesalahan pada nada dengung adalah seperti bagi hukum izhar, halqi atau syafawi, idgham, ikhfa dan iqlab. Bentuk kesalahannya ialah tiada konsistensi dalam dengung atau apabila izhar dibaca dengung. Contoh yang dibagi dalam kitab ni ialah dia tidak konsisten dalam dengung. Macam mana tidak konsisten tu? Pada ayat pertama dia baca dengung 2 harakat. Pada ayat yang kedua dia baca dengung 1.5 harakat. Ayat ketiga dia baca 2 harakat semula. Ayat keempat dia baca 1 harakat pula. Boleh faham tak? Jadi dia tidak konsisten. Sepatutnya kena sama 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Boleh faham 2 harakat semua tu kadar dia. Boleh. Yang kedua ialah dia bagi contoh izhar dibaca dengan dengung. Izhar ni ialah bacaan jelas. Tetapi dia tidak tahu, dia pun baca dengan dengung. Contoh, man amana. Ada dia baca, man amana. Nampak tak? Salah ke? Salah lah. Kesalahan besar ke kecil? Kesalahan yang kecil. Tapi orang awam, dia memandang perkara ni perkara yang besar. Jadi kalau boleh kita elakkanlah. Okey, alhamdu mim mati bertemu dengan dal dibaca dengan dengung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk kesalahannya adalah kerana didengungkan atau ditahan ketika membaca. Jadi dia buat dengung. Tak dengung tapi dia buat dengung. Kesalahan yang besar tapi orang awam tengok itu kesalahan yang kecil tapi orang awam tengok itu ialah kesalahan yang besar. Boleh Okey, kita lanjutkan lagi. Boleh dengar ke yang lain? Boleh Aku tak boleh dengar je. Kalau boleh dengar, kita lanjutkan lagi lah. Okey, kita tengok sikit lagi. Seterusnya, ikhfa hakiki antum, nun mati bertemu ba. Adapun ikhfa syafawi tarmihim, mim mati bertemu dengan ba. Bentuk kesalahannya adalah apabila kurang ditahan atau terburu-buru ketika dibaca dan diubah bacaan nun mati dengan bacaan ng dan mim mati tersebut dibaca secara izhar. Antum tarmihim bihijarah. Dia bunyi ng. Sepatutnya kena tutup bibir. Tarmihim bihijarah. Dia baca tarmihim bihijarah mungkin kerana orang Terengganu. Jadi ng tu kuat. Jadi itu kesalahan kecil lah. Selain itu, lahnu khafi juga berlaku dalam sebutan huruf atau baris yang tidak tepat. Cuba kita tengok Al-lahnu al-khafi dapat disimpulkan seperti berikut. Tidak sempurna dengan pengucapan dhammah. Baris depan tidak sempurna. Bagaimana baris depan tak sempurna? Contoh dia bagi di sini. Wanudu. Sepatutnya dibaca wanudu dengan huruf U. Tetapi dia baca dengan huruf O. Wanodo. Ni ada ni. Dia kita panggil lahjah Melayuiyah. Lahjah Melayu. Alaikum. Alaikum. K-O-M. Alaikum. Sepatutnya K-U-M. Alaikum. Boleh faham tak? Jadi itu contoh dia. Yang kedua, tidak sempurna dalam pengucapan kasrah. Sepatutnya dibaca sabilih
dibaca sabilih. Sabilih. Ghairi dibaca ghairil. Nampak tak? Ni dalam Fatihah ni. Cuba kita tengok bacaan kita pada ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir. Ghairil ke ghairil? Mana satu kita baca? Kalau kita baca ghairil, R-I-L, maka kita betul. Ghairil, R-I-L, ghairil. Tetapi kalau orang baca ghairil, R-E-L, itu tidak tepat. Kesalahan yang kecil. Okey. Baru ni saya ada jumpa Mufti Terengganu, ada program bersama dengan dia di Duyung Marinang. Dia pun kata latihan perlu dibuat kepada imam dan juga Bilal masjid di Terengganu. Sebab apa? Sebab dia kata pada sebutan ghairil ni ramai yang salah sebut ghairil. Sepatutnya ghairil, R-I-L. Ghairil. Okey? Bukannya R-E-L. Ghairil. Itu satu contoh lah. Ada contoh-contoh yang lain lagi yang imam dan juga Bilal di masjid dia baca kurang tepat. Jadi kena bagi latihan supaya mereka lebih mahir dalam menyebut huruf. Okey, boleh Okey, kita sambung lagi. Tidak sempurna dalam pengucapan fathah al-batilah. Sepatutnya dia baca batilu tetapi dia baca batilu. Ni banyak ni. Ni ramai ni. Cuba take note sikit sini semua. Al-batilu dia baca al-batilu. Sebab apa dia baca tebal? Sebab apa dia baca tebal? Sebab dia tengok mata dia ni tengok huruf ta. Mata dia ni tengok huruf ta. Al-batilu. Al-batilu. Saya pernah dengar orang azan. Hayya 'alas solah dia baca hayya 'alas solah. Lam tu dia bagi tebal. Jadi salah lah. Okey. Mustaqim. Ni ramai baca ni. Mustaqim. Sepatutnya mustad. Ta tu nipis istifal. Tetapi kerana huruf qaf yang isti'la, dia pun baca mustaqim. Ta. Jadi kalau tak sedar tak apa. Yang penting belajar. Okey. Ubah. Al-batilah bukannya batilah. Okey, baik. Yang seterusnya ialah menambah qalqalah yang tak seharusnya tidak berqalqalah. Ni banyak ni juga. Fadlih dia baca fadlih. Kena tengok berhati-hati. Siapa yang ada pada malam ni, huruf dot jangan qalqalah, jangan pantulkan dia. Fadlih. Lembutkan lidah. Fadlih. Fadlih. Jangan baca fadlih. Fadlih itu kurang tepat dan juga salah. Fadlahu dia baca fadlahu. Fadlahu dia baca fadlahu. Banyak huruf yang terqalah ni. Biasanya huruf itu huruf yang mati. Contohnya saya baca surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf apa saya buat qalqalah tu? Boleh dengar tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf apa saya bagi qalqalah tu? Kalau orang hok belajar, dia tahu huruf apa tu. Jawapannya ialah huruf lam. Okey Betul. Huruf lam. Okey Jadi jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, saya bagi satu contoh lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba beritahu huruf apa saya qalqalah tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nun dan mim. Nun dan juga mim. Betul. Tapi kita tak sedar. Benda ni benda yang kita tidak sedar. Saya pun dulu kalau saya tak belajar, saya hafal Quran dah. Tapi bila saya jumpa guru yang lain pula, dia kata, ni terqalqalah ni. Memang kesalahan kecil. Kadang-kadang guru Arab ni, dia tidak tegur semua sebabnya dia iktibarkan kita ni orang Ajam. Orang Ajam ialah orang luar, bukan orang Arab. Jadi dia kata, tak apalah, salah sikit tu balas. Okey, khalas. Okey, comel.
Tapi bila kita jumpa guru yang Melayu, dia particular. Dia kata, oh ni terqalqalah ni, elakkan. Memang kesalahan kecil, tapi elakkan. Jadi saya sendiri pun apabila belajar, baru kita tahu, oh rupanya kita selama ni buat qalqalah ikut suka kita. Sebab kita tak perasan benda tu. Jadi itu saya tekankan perlunya ada guru dalam kita belajar Al-Quran. Lebih baik ada guru yang kita baca daripada awal sehinggalah akhir Al-Quran, itu lebih baik. Kalau guru itu mak ayah kita pun tidak ada masalah. Sekiranya kedua mereka mahir dalam bidang Quran. Okey, boleh? Okey, kita sambung lagi sikit. Dah 8.35 dah ni, lewat dah ni dah. Okey, mengurangi bacaan gunnah. Macam tadilah. Harakat tak cukup. 1.5 harakat. Sepatutnya 2 harakat. Idgham secara umum selain bila gunnah. Idgham secara umum selain bila gunnah. Idgham ni memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. May ya'mal. Nun mati bertemu dengan ya. Bentuk kesalahannya apabila kurang ditahan dan terburu-buru ketika membacanya. May ya'mal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia bagi tidak cukup harakat, itu lahnul khafi, kesalahan yang kecil. Okey, kita teruskan lagi. Memanjangkan sedikit bacaan. Ar-Rahmanir Rahim. Ini bacaan versi tadika. Ini bacaan versi tadika. Saya bagi contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Lah tu lebih 2 harakat. Ma tu lebih 2 harakat. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kena ingat betul-betul 2 harakat itu jangan dilebihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Kita nak tahu mana kita baca 2 harakat tu betul. Kita jumpa guru kita kata comel dah, maka itu betul. Kalau kita uji sendiri, kita rasa betul, itu kurang tepat lah, kurang betul lah. Okey, terakhir sekali pada malam ni, terlalu menggetarkan huruf ra. Ni takrir yang berlebihan, mubalaghah. Jadi jangan berlebihan dalam kita bergetarkan lidah kita. Okey, az-zukur cukup dengan bunyi tebal, bunyi tarfkhim, cukup dah. Zukur comel. Jangan zukur, itu salah. Wal asr, itu salah. Boleh ya? Hukum kesalahan ini juga terlarang walaupun ia kesalahan yang kecil. Jadi kesalahan yang kecil ini ia tidak merubah makna, tidak merubah benda yang besar, tapi merubah kesempurnaan bacaan Al-Quran. Kalau kita boleh elak, kita elakkan. Kalau kita dah tahu, kita buat juga, maka berdosa. Baik Okey, berdasarkan perbincangan bahagian ini, kesalahan dalam baca Quran dibagi kepada 2, lahnul jali dan juga lahnul khafi. Okey. Jali bermaksud besar merupakan kesalahan yang terdapat dalam lafaz dan mempengaruhi tata cara bacaan, sama ada mengubah erti atau tidak mengubahnya. Dinamakan kesalahan besar kerana kesalahan ini didapat diketahui oleh ahli Quran maupun orang awam. Antara kesalahan besar seperti berubah huruf kepada huruf lain, perubahan harakat kepada harakat lain, penghilangan tasydid dan penambahan tasydid. Manakala kesalahan khafi ialah kesalahan tidak sempurna pengucapan lafaz bacaan. Kesalahan ini diketahui oleh orang ahli dalam bidang ini. Dengan ini dapatlah diketahui dengan lebih mendalam kesalahan yang sering dilakukan ketika baca Quran. Seharusnya para pembaca perlu membaiki bacaan dengan cara yang betul dan tepat seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Itu sahaja. Ini ialah istilah-istilah yang kita gunakan dalam bahasa Arab. Kalau pelajar tidak tahu, boleh rujuk kepada inilah makna-makna yang ada dalam buku ini. Tahzin semua ni lah. Baik. Okey, itu saja untuk tajwid. Kita terus kepada soal ikhlas. Masa ada sikit lagi ni, kita tengok soal ikhlas semua. Kalau ada Quran, boleh buka Quran. Kalau tidak ada Quran, boleh tengok di hadapan sahaja. Kita bertalaki surah Al-Ikhlas secara beramai-ramai. Okey, boleh nampak semua Okey, semua bersedia. Tarik nafas panjang-panjang, minum air. Kalau tekak kering ke apa ke
supaya kita boleh baca dengan betul dan juga dengan tepat lah. Baik. Saya baca, yang lain ikut di rumah masing-masing. Di tempat masing-masing lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik. Kalau nak baca laju, kita sambung. Boleh tak? Kita baca laju sekali, sambung dah. Ikut semua bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sempat dah nafas? Sempat nafas dah? Sekali lagi ya. Tarik nafas. Bukan tarik nafas, sedut nafas dah dalam. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup dah nafas. Jadi kalau nak baca laju, sila hidupkan baris di belakang. Yang partikularnya ialah pada ayat 1 kepada ayat 2. Ahadunillahus samad. Jangan baca dengan bacaan yang salah. Malu ke orang. Ahadunillah. Kena ada nun ziyadah. Ataupun kita panggil nun maksurah. Ataupun dalam perbahasan tajwid iltiqa' sakinaini. Nanti kita belajar. Cumanya ni saya beritahu secara umum lah. Kena tambah nun baris bawah. Dal tu baris depan sahaja. Semput tak cukup nafas. Okey, Hajah Hasni kita tak cukup nafas. Mesti baru lepas makan nasi goreng 2 pinggan ni. Kalau makan banyak biasanya semput sikit. Kalau tak makan lagi, nafas banyak lah. Okey ya. Sekali lagi ya, kita try. Tarik nafas dah dalam. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal tu ialah qalqalah. Sama ada qalqalah kubra ke ataupun wusta. Itu tak kisahlah. Yang penting ia pada kadar yang sedikit. Ahad. Samad. Yulad. Boleh ya? Ayat keempat nak masuk kepada surah yang baru. Cuba dengar betul-betul. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh tak? Boleh baca tak? Sekali lagi ya. Saya baca ikut di rumah dah. Ayat keempat masuk kepada surah Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh? Kalau boleh, alhamdulillah. Okey, kesalahan yang orang lain biasa baca ialah dia tebalkan huruf waw. Cuba tengok baris yang pertama. Cuba tengok ayat pertama. Ramai yang baca waw tu tebal sebab huruf alif pada kalimah Allah itu tebal. Qul huwallahu ahad. Ini. Huwa. Sepatutnya huwa.
Apabila sebut dia fathah, fathah kita buka mulut Huwa. Qul huwallahu ahad. Bukannya kita mucungkan bibir kita. Qul huwallahu ahad. Bunyinya sedap. Bunyinya sedap tapi kaedahnya salah, tajwidnya tidak tepat. Bukannya qul huwallah, qul huwallahu ahad. Pada kalimah lafzul jalalah sahaja tebal. Allah itu, huwa itu nipis. Sedar tak sedar? Kita baca, kita rekod, kita dengar semula. Kita baca, kita rekod, kita dengar semula. Betul tak kita baca? Qul huwa. Cuba sebut qul huwa. Buka mulut. Qul huwa, buka bibir. Qul huwa. Qul huwallahu ahad. Allah sahaja yang tebal. Qul huwallahu ahad. Boleh faham Okey. Satu lagi yang terakhir ni, yang terakhir pada malam ni Allahus Samad. Ramai baca Allahus Samad. Allahus Samad. Hamzah itu dibariskan atas tetapi dibaca dengan tebal. Sepatutnya Allahus Samad, bukannya Allahus Samad. Pak Lang boleh faham ke? Pada Boleh Ustaz? boleh pada hamzah yang baris atas itu hamzah wasal yang baris atas itu dibaca fathah istifal, bukannya isti'la ataupun itbaq. Bukannya tebal, bukannya langit meninggi ke atas, bukannya pangkal lidah meninggi ke atas. Jadi dibaca buka dulu Allahus Samad. Nampak tak? Allahus Samad. Baru betul. Jadi cara bacaan dia, sekali lagi saya ulang, jangan tebalkan pada huruf waw, jangan tebalkan pada huruf hamzah wasal itu. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Cara dia tidak lain tidak bukan kena buka mulut kita, bibir kita. Huwa dengan kalimah boleh jadi itulah kesalahan yang biasa berlaku. Ala kulli hal, ini kesalahan yang kecil. Kalau boleh kita elak, kita elakkan. Tapi kalau kita tak boleh elak, kita minimumkan kesalahan kita. Boleh Okey, itu sajalah pada malam ni. Saya rasa dah lewat banyak ni. Sepatutnya sampai 8.30 sahaja. Ni dah pukul 8.47 dah. Okey. Terima kasih kepada semua yang hadir. Moga-moga bermanfaatlah pada malam ini. Dapatlah istifadah. Dapat kita amalkan kepada diri. Dan juga sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ataupun kita ajar kepada orang yang lain. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nabi bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Jadi kita nak jadi orang yang terbaik, kita belajar dulu, lepas tu baru kita mengajar kepada orang lain, insya-Allah. Jadi itu saja apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz dan rakan-rakan. Sama-sama.